TV KPM. Up. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Up. Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot tahap 2 di TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Apa khabar semua yang menonton? Abang Irfan doakan agar anda dalam keadaan yang baik-baik dan ceria selalu kerana hari ini kita dalam mata pelajaran sejarah untuk tahun 6. Jadi sekarang ni Irfan bersama dengan cikgu kita iaitu Cikgu Jaya Pirakash anak lelaki Arasan dari SK Batam Benar Mantin Negeri Sembilan ataupun lebih mesra dengan panggilan Cikgu AJ. Ya. Selamat datang Cikgu. Ya, terima kasih Irfan. Baik, apa khabar? Oh, sihat. Cikgu pun nampak bergaya hari ini, nampaknya berpakai baju biru. Ya. Dan tentunya Cikgu kita juga bersama dengan jurubahasa iaitu Cikgu Nur Asmawati Maddin dari SMK Sultan Abdul Samad Kelang, Selangor. Terima kasih Cikgu kerana turut serta bersama kami untuk episod kali ini. Baiklah Cikgu, tadi kan sebelum kita teruskan kita punya tadi ada gimmick sikit. Ya, tapi betul. sebelum kita nak cerita mengenai gimmick itu, apa kata Cikgu kita kenalkan murid-murid Cikgu yang berada di dalam talent sekarang ini. Jom kita kenalkan. Ya, okey. Terima kasih Irfan. Sama-sama. So kita hari ini bukan kita berdua saja hari ini. Bertiga Cikgu. Dengan Cikgu jurubahasa tadi. Ya, bertiga. Tapi ada juga anak murid Cikgu AJ. Okey, boleh kita berkenalan dengan anak murid Cikgu AJ. Okey, apa khabar semua? Khabar baik. Khabar baik. Okey. Okey, di yang hujung sana tu Hanisa. Selamat Hai Hanisa. Okey, kemudian Asif. Okey. Kemudian Zafri. Baik. Hai Zafri. Dan ada seorang murid lagi, seorang Amira. Mungkin dia ada masalah talian, tak silap saya. Okey. Baik, nampaknya sekarang ni kita bersama dengan dua orang kumbang dan satu bunga iaitu anak murid Cikgu dari SK Batam Benar Mantin Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, betul. Jadi Cikgu, sebagai permulaan kepada topik kita pada hari ini iaitu sejarah tahun 6. Kenapa kita ada buat ikrar tadi Cikgu? Okey. Apa gimmick sebenarnya? Ni soalan yang bagus Irfan. Okey, sebenarnya ada kesinambungan, ada kaitan sebenarnya gimmick kita yang baca ikrar tadi dengan apa yang kita akan belajar pada hari ini Irfan, di mana kita akan kenali latar belakang pembentukan rukun negara. Okey, dan juga kita akan belajar tentang sebab-sebab kenapa rukun negara dibentuk, matlamat dan prinsip-prinsip rukun negara, dan pada masa yang sama kita juga akan mengenali kepentingan menghayati matlamat dan prinsip-prinsip rukun negara dalam negara kita. Baik, jadi dan ada juga aktiviti Cikgu AJ akan tinggalkan untuk murid-murid semua. Jadi kalau macam tu jangan ke mana-mana, teruskan masa kami untuk dapatkan lagi pengetahuan dalam topik kita rukun negara. Jadi Cikgu, apakah itu rukun negara? Ya, rukun negara. Baiklah. Kita pergi kepada pengenalan rukun negara di mana ideologi negara bagi menjamin keharmonian dan kesejahteraan negara. Itu sebenarnya tujuan utama. Kita kena tahu kenapa rukun negara diperkenalkan. Okey. Kemudian dimasyurkan sebagai pengisytiharan diraja oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang keempat pada ketika itu, Irfan. Ya. Kemudian kalau kita tengok diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 di mana bersempena dengan
bulan kebangsaan. Kebangsaan. Ya, hari kebangsaan yang ke-13. Okey. Ya. Kemudian pada masa yang sama, rukun negara dibentuk setelah pentadbiran negara dijalankan oleh Majlis Gerakan Negara Mageran. Okey, dan rukun negara dirangka oleh Jawatan Kuasa Rukun Negara di bawah Majlis Perundingan Negara MAPIN. Okey. Ya. Itu serba sedikit pengenalan bagi terbentuknya rukun negara. Baik, semestinya selepas ini kita akan belajar banyak lagi mengenai rukun negara ni. Irfan pun dah tak sabar, Irfan yakin penonton juga dah tak sabar nak tahu macam mana keadaannya, kenapa rukun negara ini dibentuk. Jadi sekarang ni cikgu, kita berhenti berehat seketika boleh? Boleh. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM selepas ini, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Kembali bersama kami dalam Didik TV KPM, tentunya untuk slot tahap 2 dalam mata pelajaran sejarah sekarang ini. Kita sedang berdiskusi mengenai rukun negara. Dan untuk segmen kali ini kita akan pindah kepada subtopik seterusnya, itu sebab-sebab pembentukan rukun negara. Jadi Cikgu AJ, jom kita mulakan. Okey, terima kasih Irfan. Okey, saya rasa murid-murid sudah bersedia dan memang mereka bersemangat nak kenal sebenarnya apakah sebab-sebab rukun negara. Baiklah, seterusnya sebab-sebab pengenalan rukun negara. Yang pertama, yang pertama kalau kita tengok perbezaan kegiatan ekonomi. Perbezaan kegiatan ekonomi pada ketika itu. Kita tengok seterusnya. Isi kedua ataupun sebab yang kedua, pengasingan tempat tinggal. Pengasingan tempat tinggal. Dan isi ataupun sebab yang ketiga adalah perbezaan fahaman politik. Baik. Cikgu AJ ulang sekali lagi, di mana terdapat 3 sebab utama. Terdapat 3 sebab utama pembentukan rukun negara pada ketika itu. Yang pertama, perbezaan kegiatan ekonomi, pengasingan tempat tinggal, perbezaan fahaman politik. Sekarang Cikgu AJ akan perincikan lagi apakah di sebalik perbezaan sebab-sebab perbezaan kegiatan ekonomi, kita tengok isi-isi yang kita bincangkan tadi, iaitu pertama perbezaan kegiatan ekonomi. Baiklah. Pentadbiran British pada ketika itu, pentadbiran British pada ketika itu telah membawa masuk pekerja dari luar bagi menguruskan kegiatan ekonomi negara pada ketika itu. Dan masyarakat diasingkan dari segi kegiatan ekonomi. Kalau kita tengok contoh di sini, orang Melayu menjalankan kegiatan pertanian sara diri. Dekat sawah lah cikgu. Pertanian sara diri. Kalau kita tengok orang Melayu, pertanian sara diri. Semua orang Melayu dikumpulkan di satu tempat dan mereka menjalankan kegiatan sara diri. Pertanian. Bagi orang Cina, lebih kepada perlombongan dan juga perniagaan. Perlombongan seperti apa tu cikgu dulu? Perlombongan biji timah. Yang penting biji timah kan. Kemudian orang India pula ditempatkan di kawasan ladang dan mereka menjalankan kegiatan ekonomi perladangan. Sebenarnya ini menyebabkan berlaku perbezaan kegiatan ekonomi. Berbeza kegiatan ekonomi, maka setiap kaum duduk di tempat yang berasingan. Mereka tak jumpa lah. Tak jumpa. Bila tak jumpa, berlaku interaksi tak Irfan? Tidak berlaku. Tidak berlaku. Murid-murid, bila tidak berjumpa, maka tidak berlaku interaksi. Tidak berlaku komunikasi antara kaum. Seterusnya, kita tengok perbezaan seterusnya, iaitu ingat tak? Tadi cikgu dah bagi 3 perbezaan tadi kan? Tak apa. Nanti cikgu akan uji. Dengar betul-betul murid-murid. Seterusnya kita akan tengok pengasingan tempat tinggal.
Okey, tadi kita dah cakap perbezaan dari segi kegiatan ekonomi. Maka secara tidak langsung sudah berlaku pengasingan tempat tinggal. Contoh tadi kita berbalik kepada contoh yang tadi di mana orang Melayu pertanian sara diri. Kegiatan ekonomi mereka pertanian sara diri, maka mereka duduk di kampung. Dan juga kawasan pedalaman. Okey. Sebab mereka perlu menguruskan kegiatan sara diri, pertanian sara diri. Maka orang Melayu tinggal di kawasan pedalaman. Baik. Bagi orang Cina pula, mereka kegiatan ekonomi mereka perniagaan, perlombongan. Maka mereka tinggal di kawasan bandar. Bandar. Okey, orang Cina di bandar, orang Melayu di kampung. Bagaimana pula Kawasan orang pedalaman. India, cikgu? Ya, orang India pula kegiatan ekonomi mereka apa tadi? Ingat tak? Ingat tak? Apakah kegiatan ekonomi bagi orang Kegiatan India? ekonomi tadi. Kegiatan ekonomi bagi orang India. Ketika itu. Ada Ada siapa nak yang boleh jawab? jawab? Okey, ya. Zafri. Peladangan. Perladangan. Okay, terima kasih Zafri. Berikan tepukan kepada adik Zafri. Terima kasih. Okey, ya. Okey, orang India tinggal di kawasan ladang kerana mereka menguruskan kegiatan perladangan. Kegiatan ekonomi perladangan. Okey, Cikgu AJ harap jelas dengan sebab kedua ini. Okey, seterusnya murid-murid juga jelas dengan penjelasan cikgu sebentar tadi dan seterusnya kita akan pergi ke sebab yang ketiga, okey, di mana perbezaan fahaman politik. Okey, berlaku perbezaan fahaman politik. Maka kalau kita tengok di sini, keadaan ini telah membawa kepada keregangan hubungan kaum di antara hubungan kaum di dalam negara kita pada ketika itu, Irfan. Betul. Okey, dan juga membawa kepada satu suasana yang tidak harmoni seperti mana yang kita pernah belajar, kita pernah dengar tentang 13 Mei 1969. Maka perkara-perkara itu tidak perlu berulang lagi. Maka itulah sebabnya rukun negara diperkenalkan. Baik. Ya. So sekarang kita dah bincang 3 sebab utama ya Irfan 3 sebab utama kita mengapa rukun negara diperkenalkan. Okey, Cikgu AJ berharap jelas dengan apa yang Cikgu AJ terangkan. Murid-murid jelas tak? Jelas ke tidak? Jelas. Jelas, Jelas, cikgu, kata betul jelas murid-murid, cikgu. Okey, kalau memang betul, faham, jelas, nanti Masanya? adalah penilaian untuk murid-murid Cikgu AJ sekarang. Okey, ada aktiviti. Dah bersedia belum? Dah bersedia belum? Ya. Dah, okey. Dah bersedia ada Katanya aktiviti dah bersedia, cikgu. Okey, ada aktiviti. Okey, sebelum itu Cikgu AJ nak tanya beberapa soalan. Okey, beberapa soalan Cikgu AJ nak menilai, nak menguji faham tak tadi. Okey. Okey, kalau kamu tengok di sebelah Abang Irfan tadi okey, sebelah ada kanan. peta buih. Peta buih, peta aiting di mana untuk pengetahuan Irfan Okey. kalau kita nak belajar sejarah, kita belajar dengan menggunakan peta aiting sangat memudahkan murid-murid untuk faham fakta. Lagipun bila kita tengok keadaan peta buih yang sangat menarik ni, Ya. lagi mudah untuk kita ingat juga, cikgu. Ya, betul. Memudahkan mereka ingat pada fakta. Okey, right. Sekarang kita akan tengok soalan pertama. Okey, soalan pertama cikgu nak tanya siapa? Siapa nak kena dulu ni? Soalan pertama siapa cikgu nak tanya? Okey, saya nak tanya. Okey, tak apa, saya tanya, yang tahu boleh angkat tangan. Okey, lagi yang mudah tahu macam angkat tu. tangan Okey. Okey. Kita dah bincang tentang sebab-sebab pembentukan rukun negara. Okey, Cikgu AJ bincangkan berapa sebab. Mudah ada soalan ni ada berapa tadi? Berapa sebab? Okey, Irfan nampak Asif, cikgu. Ya, okey. Asif dah angkat tangan dah. Ada 3 sebab. Tiga Tiga sebab. sebab. Bagus. Tahniah diucapkan. Berikan tepukan kawan-kawan yang lain. Okey, mana dia fokus dah, cikgu, Dia fokus. Ada 3 sebab pembentukan rukun Ingat tu negara. ada 3. Okey, saya rasa sekarang saya boleh bagi bintang untuk Asif. Asif. Okey, 1 bintang untuk Asif. Abang Irfan akan lekat dekat sini. Okey, tahniah. Okey. Tahniah Asif. Tahniah. Bintang warna hijau Baik. tu. Terang kat situ. Bintang. Nanti kita tengok berapa bintang yang berjaya mereka kumpul nanti. boleh, tak ada masalah. Okey, seterusnya soalan kedua. Okey, dengarkan. Soalan kedua tadi Asif dah menyatakan terdapat 3 sebab. Betul? Salah satunya sebab pertama. Siapa boleh jawab? Kat
tangan dan jawab. Siapa yang angkat tangan dulu Ke lagi sekali cikgu. Okey, sekali lagi. Turun. Kita tak nampak. Okey. Okey. Sebab pertama. Okey, ya. Arif, ya. Okey, silakan Haris. Sebab pertama apa dia? Perbezaan kegiatan ekonomi. Perbezaan kegiatan ekonomi. Betul tak? Betul ke? Betul ke yang lain? Betul ke Hanisa? Betul. Betul. Okey. Tahniah diucapkan kepada adik Zafri Okey, tahniah diucapkan kepada Zafri kerana berjaya menjawab soalan Cikgu AJ. Okey, berikan 1 bintang. 1 bintang dulu. Dan okey, jawapannya di sini. kita lengkapkan kita lengkapkan sama-sama kita lengkapkan. Jadi If akan lengkapkan yang pertama dulu cikgu. Ya, isi pertama. Okey, ulang lagi sekali Zafri. Apa tadi jawapan Zafri? Pertama, sebab pertama. Perbezaan kegiatan ekonomi. Ya, perbezaan kegiatan dia boleh akan buka dulu dan tampal di sini sebagai faktor yang pertama. Ya, betul. Okey, perbezaan kegiatan ekonomi. Okey, tadi perbezaan kegiatan ekonomi. Cikgu Eji ada soalan. Ada soalan. Yang ni soalan ni akan dapat bintang juga. Dapat bintang juga. Dapat bintang juga. Okey, orang soalan. Melayu, apakah kegiatan ekonomi orang Melayu? Tadi cikgu ada sebut dah. Mungkin penonton di rumah juga boleh cuba jawab. Hanisa boleh cuba, Hanisa? Pertanian sara diri. Okey, bagus. Tahniah. Berikan tepukan kepada Hanisa. Ya, boleh bagi 1 bintang. 1 bintang untuk adik Hanisa setakat ini. Tahniah. Okey. Seterusnya, kegiatan ekonomi bagi orang India. Orang India pula. Orang India buat apa waktu tu? Ya, Zafri. Perladangan. Betul tak? Betul tak? Saya setuju cikgu. Ya, okey, bagus. Tahniah diucapkan. Ini kejar ni dah dapat bintang ni. Okey. Seterusnya, apakah sebab yang kedua? Okey. Apakah sebab kedua? Sila. Hanisa cikgu. Okey, cikgu AJ tengok Amira. Amira dulu. Okey, Amira. Silakan Amira. Amira boleh buka mikrofon dulu. Silakan. Pengasingan tempat tinggal. Pengasingan tempat tinggal. Betul tak? Betul tak jawapan Amira? Kawan-kawan yang lain macam mana? Betul. Okey, berikan tepukan. Tahniah Amira. Tahniah kepada Amira. Cikgu AJ nak bagi bintang 1. Bintang dulu. Bagi mata ganjaran dulu. Dan jawapan yang kedua tadi, sebab yang kedua, pengasingan tempat tinggal. Ya. Okey, jadi boleh lekatkan dulu di peta buih kita ni. Okey. Baik, itu yang kedua. Dan ada soalan lagi nak menilai murid kan. Tadi cikgu dah terangkan. Okey, baiklah, seterusnya. Soalan seterusnya, apakah di manakah orang Melayu tinggal pada masa itu? Dekat mana? Tadi ya, ada Zafri. buat pertanian kan? Dekat mana Ke sara diri kan? Pedalaman. Kawasan pedalaman. Tahniah. Cikgu AJ berikan 1 bintang kepada Zafri. Zafri lagi cikgu Ya, Zafri. Dah 3 dah cikgu. Zafri dah 3. Laju angkat tangan tu. Okey. Dan sebab seterusnya. Sebab ketiga. Sebab ketiga. Ya. Hanisa. Perbezaan fahaman politik. Ya, perbezaan fahaman politik. Tahniah diucapkan kepada adik Hanisa. Bukan. Baik, jadi cikgu ganjaran dulu. Ganjaran dulu. Okey. Dah seronok dah tengok dah kumpul kan. Betul. Dan jawapannya kita lengkapkan peta buih kita. Okey, maknanya dah ada 2 dekat sini. Ya. Ini yang terakhir iaitu perbezaan fahaman politik. Ya. Okey, cantik. Okey, tahniah diucapkan kepada murid-murid Cikgu AJ. Semua bersemangat. Betul lah cikgu. Maknanya mereka fokus satu. Lepas tu boleh ingat pula tu jawapannya. Ya. Memang cemerlang lah. Cemerlang bagus kan. Okey. Dan ada juga tugasan kepada murid-murid yang sedang menonton slot kita sekarang. Di mana tugasan murid, anda dikehendaki menghasilkan 3D panel board tentang prinsip rukun negara. Okey, tugasan ini murid-murid boleh siapkan dan boleh beri pada guru sejarah sekolah masing-masing. Nanti cikgu akan semak dululah. Nanti cikgu akan semak dulu. Dan ada juga aktiviti
murid yang akan dibentangkan kemudian. Cikgu nak tanya, jadi tentang prinsip-prinsip rukun negara ni maksudnya yang 5 itu ke ataupun dari segi matlamatnya ataupun fakta-faktanya? Okey, yang itu kita akan tengok dalam slot seterusnya. Baik, kalau macam tu kita rehat sekejap. Jadi tengok dulu soalan dan tanya cikgu macam mana nak buat dengan soalan yang cikgu Eja bagi ni. Dan kita akan kembali dalam Didik TV KPM selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM, tentunya mata pelajaran sejarah tahun 6. Dan kalau tadi cikgu kita melihat satu paparan video mengenai keindahan negara kita, negara Malaysia. Ya, terima kasih Irfan. Kita tengok sejuk hati kita tengok. Itulah beruntungnya kita tinggal, kita duduk di negara kita Malaysia. Dan sebelum kita pergi kepada perbincangan hari ini Irfan, Cikgu Eji ada soalan nak tanya dengan murid-murid Cikgu Eji. Okey, boleh. Menonton video yang ditayangkan sebentar tadi. Tengok tak tadi? Tengok tak video tadi? Fokus tak? Fokus tak? Ini nak menguji ni. Fokus ke tak kan? Okey, katanya fokus. Okey, fokus. Baiklah, Cikgu Eji nak tanya apa yang murid-murid dapat lihat dalam video yang ditayangkan sebentar tadi. Okey, Cikgu Eji tengok Hanisa dah angkat tangan dulu. Hanisa, ya silakan Hanisa. Yang di Pertuan Agong. Okey, yang di Pertuan Agong merupakan ketua negara kita, betul? Okey, yang di Pertuan Agong, Raja. Baiklah. Okey, Cikgu Eji nak bagi bintang satu kepada Hanisa. Baik, satu bintang untuk Hanisa. Dah senyum lebar dah Hanisa dapat dah bintang. Dah sama dah cikgu dengan Zafri. Dah Zafri dengan Hanisa dah sama. Okey, selain daripada tu, apa lagi yang murid-murid dapat lihat? Banyak lagi sebenarnya kan yang ditayangkan. Asif. Silakan Asif. Ada gambar masyarakat berbilang kaum. Tahniah ya, gambar masyarakat berbilang kaum di negara kita. Okey, bila dah sebut pasal masyarakat berbilang kaum, dah ada kebudayaan yang berbeza, okey, bahasa yang berbeza, agama yang berbeza. Okey, baiklah, seterusnya tahniah dan bintang satu bintang sebelum Cikgu Eji lupa. Okey, dan selain itu apakah yang gambar lain yang murid-murid perhatikan? Okey, Cikgu Eji nak bagi peluang kepada Amira. Silakan Amira. Tokong. Ya, Amira. Amira nampak apa tadi? Tokong. Tokong tempat beribadah. Okey, masih kepada keagamaan. Baiklah, tahniah diucapkan dan bintang sebelum Cikgu Eji lupa. Okey, dah 2 bintang Amira. Tahniah. Okey, berikan tepukan kepada diri sendiri. Tahniah. Okey, seterusnya slot ini sahlah kita dah bincang dengan murid kita di mana kita akan bincang tentang matlamat dan juga prinsip-prinsip rukun negara. Baiklah, matlamat rukun negara mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. Okey, kemudian memelihara satu cara hidup yang demokrasi. Okey, demokrasi. Negara kita merupakan sebuah negara demokrasi. Okey. Kemudian, yang ketiga, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Itu yang kita panggil tu.
Okey, secara adil dan saksama sama rata kepada semua. Seterusnya, yang keempat, matlamat rukun negara menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dengan pelbagai corak. Itu yang Cikgu J katakan tadi, kepelbagaian budaya, kepelbagaian tradisi di mana bebas boleh diamalkan oleh masyarakat negara kita. Okey, cikgu, maknanya cara yang liberal tu maknanya bebas untuk menganut apa-apa agama. Faham? Sebagai contohnya, Okey. Irfan, agama Islam termaktub dalam perlembagaan di mana agama Islam merupakan agama rasmi negara kita. Betul. Walau bagaimanapun, agama-agama yang lain masih bebas boleh dianuti oleh kaum-kaum yang tertentu. Itu sebenarnya kebebasan yang diberikan kepada warga negara kita. Beruntung yang kita, cikgu, kan? Beruntung, menarik dan seronok bila kita dengar yang tu. Okey, dan seterusnya membina satu masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Bagi kemajuan sebuah negara. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada prinsip-prinsip rukun negara seperti mana yang kita dah buat gimmick tadi. Yang kita baca ikrar tadi, cikgu. Ya. Okey. Pertama, prinsip rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Tadi Amira dah cakap ada gambar tokong dalam video tu. Keagamaan sebenarnya. Kepercayaan. Walaupun kepelbagaian agama dalam negara kita, tetapi masih kita dibawa ke satu haluan yang lebih baik untuk membina masa depan negara. Betul. Okey, seterusnya, yang kedua, dengar betul-betul, nanti Cikgu Ija akan ada soalan ni. Okey, yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Kita patuh pada raja, kita patuh pada kuasa, kedaulatan, ya. Okey, raja. Itu yang kita kena setia. Okey, yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Seperti yang saya katakan tadi, agama rasmi negara kita agama Islam, dah termaktub dalam perlembagaan. Maka keluhuran perlembagaan. Nanti Cikgu Ija akan perincikan satu persatu. Kita kena faham, kita kena mendalami sebenarnya prinsip rukun negara, Irfan. Okey, kemudian yang keempat, kedaulatan undang-undang. Okey, dah undang-undang dah ada kan? Dah ada. Okey, kita kena patuh pada undang-undang. Dan yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Ini lebih kepada cara perwatakan orang Malaysia sendiri, cikgu. Ya, Penuh orang dengan Malaysia. sopan Sopan santun, budaya. Budi Kalau kita bahasa nak yang tinggi. budi bahasa. Kalau kita nak jalan pun kita tunduk jalan kan. Kalau jumpa orang ni yang lebih tua, kita salam. Kita salam. Itu sebenarnya kesopanan. Baiklah, kita akan perincikan satu persatu. Okey, sebelum tu Cikgu AJ ada gambar dalam slide cikgu. Okey, siapa boleh terangkan ataupun apa yang kamu lihat dalam gambar? Ya. Berkaitan dengan prinsip yang mana satu? Ya. Zafri. Ya, silakan Zafri. Kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan. Okey, tahniah. Okey, gambar apa yang kamu nampak di sana? Zafri. Orang tengah sembayang. Sembayang. Solat kan. Betul. Betul ke? Ya, kepercayaan kepada Tuhan. Saya nak bagi satu bintang untuk Zafri. Baik, ini bintang yang keempat yang dikumpulkan. Zafri. Okey, bintang keempat tu. Okey, baiklah, kepercayaan kepada Tuhan di mana agama sebagai pegangan utama rakyat Malaysia. Melahirkan rakyat menghormati amalan beragama masyarakat lain. Seperti mana yang kita katakan tadi, murid Cikgu AJ katakan tadi, masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk berbilang kaum. Berbilang kaum, bangsa, bahasa, budaya, makanan, masih kita dapat hidup bersatu dalam negara kita. Betul. Sebenarnya sebab apa? Kita menghormati agama masyarakat lain. Okey, itu satu. Kemudian menyatupadukan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Macam kita tahu kan, negara kita ada majoritinya Melayu, Cina, India kan. Tapi kalau dalam aspek agama ni memang tak ada masalah langsung. Ya, betul. Kalau kita dengar azan, kita hormat. Kalau kita dengar orang India solat pun kita hormat juga. Kita hormat. Kan? Itu sebenarnya yang dipupuk dalam prinsip rukun negara. Sebenarnya kalau kita tengok keseluruhannya, kalau kita tengok untuk perpaduan. Okey, seterusnya murid-murid kena dengar betul-betul. Ada soalan lepas ni. Okey, gambar apa yang boleh yang murid-murid dapat perhatikan? Ya, cikgu tengok Hanisa. Ya, silakan Hanisa.
kesetiaan kepada raja dan negara. Aha, betul ke? Ya, kesetiaan kepada raja dan negara. Sebab apa? Gambar apa tu di sana? Gambar? Ya. Pak Raja. Gambar raja Gambar raja. kita. Okey. Okey. Okey, right. Saya nak bagi, Cikgu AJ nak bagi bintang kepada Hanisa. Okey, Satu. Hanisa. Aha. Okey. Tahniah diucapkan kepada Hanisa berjaya menjawab. Okey, kita cuba tengok. Okey, kesetiaan kepada raja dan negara di mana setiap warga negara Malaysia memberi sepenuh taat setia kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, ketua negara kita. Kemudian menjadikan masyarakat Malaysia bersatu padu dan mempunyai semangat patriotik. Bukan Betul. senang untuk kita nak mengurus negara kita dengan kepelbagaian budaya. Maka dengan kesetiaan kita pada raja, maka kita dapat membentuk satu negara yang harmoni. Betul juga. Dan Itu kalau yang kita penting. masih boleh kita imbau kembali sejarah negara kita di mana Raja-Raja Melayu lah yang cuba untuk mendapatkan kemerdekaan. Betul tak, Cikgu? Ya, betul. Pada ketika itu bukan mudah kan? Bukan Maka mudah. kita perlu menghargai. Okey, seterusnya kita pergi prinsip yang ketiga. Baik. Iaitu keluhuran perlembagaan. Ini Okey. gambar apa tu, Cikgu? Gambar apa tu? Siapa yang tahu gambar apa tu? Siapa yang tahu gambar apa? Ya, Amira. Parlimen. Parlimen. Okey. Okey. Baik, seterusnya kita tengok Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi negara. Kita kena patuh pada undang-undang tersebut. Keluhuran perlembagaan juga menuntut rakyat Malaysia menerima, mematuhi dan mempertahankan kemuliaan perlembagaan. Okey, yang ni prinsip yang keberapa sekarang? Prinsip yang keempat. Empat. Ya, okey. Terima kasih Zafri. Iaitu kedaulatan undang-undang. Negara kita ada undang-undang. Cikgu, tadi untuk Amira tadi nak bagi bintang. Ya, Amira, bintang Amira. Baik, Cikgu. Yang Abang Okey. Irfan ingat je kan. Baru kena. senyum. Oh, sedih tadi ya. Okey. Okey, jom kita pergi yang keempat pula, Cikgu. Okey, keempat, setiap rakyat Malaysia perlu menghormati dan mematuhi segala undang-undang yang ditetapkan. Kemudian, kepatuhan kepada undang-undang dapat menjamin keharmonian dan keselamatan negara. Contohnya, tak payah kita pergi jauh lah, Tak payah Irfan. jauh, okey. Kita pergilah contohnya peraturan di jalan raya. Yang paling senang Yang dan mudah. paling senang. Sekiranya kita dapat mematuhi peraturan yang telah diperuntukkan atau peraturan yang telah disediakan, maka tidak ada orang kata masalah di jalan raya sebenarnya. Kecelakaan kan. Betul, Cikgu. Itu yang paling mudah. Contohnya lampu isyarat. Itu Ya, paling mudah. itu yang Cikgu. paling mudah. So begitu. Semua peraturan kita perlu hormati dan kita juga ikut. patuh pada. Cikgu, kalau tak ikut undang-undang kat negara kita, apa yang akan jadi, Cikgu? Apa yang akan jadi kalau kita tak Cikgu nak tanya ni, kalau kita tak mengikuti ataupun kita tak hormat pada undang-undang, Okey. kan kita tak patuh pada undang-undang, apa yang akan berlaku? Okey, ya, Zafri. Boleh kena saman. Boleh kena saman. Boleh kena saman Itu kalau je. di jalan raya lah, Cikgu. Ya. Okey, sebab Cikgu betul AJ lah tu. bagi contoh jalan raya tadi kan. Okey, maksud dia fokus. Terima kasih Tania. Saya rasa kena bagi bintang Satu untuk bintang Zafri. untuk Zafri. Dan secara amnya, Cikgu, akan dikenakan tindakan undang-undang lah, kan? Tindakan undang-undang. Dan seterusnya, prinsip yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Di mana? Okey. Ya, di mana amalan nilai murni yang melambangkan kepribadian rakyat Malaysia membentuk masyarakat yang berdisiplin, berakhlak mulia dan hidup harmoni. So, seperti mana yang Irfan katakan tadi, kita dalam keadaan negara kita yang cukup dengan hormat menghormati kebudayaan kita. Okey? Baiklah. Sekarang Cikgu AJ dah jelaskan tentang matlamat dan juga 5 prinsip utama rukun negara. Dah jelas Cikgu AJ, rasanya dah jelas. Murid-murid, jelas tak? Jelas, Cikgu. Jelas. Okey, apa kata kita menguji sekarang? Masa untuk uji minda. Uji Okey. minda, nak uji. Okey, soalan pertama, ada berapa prinsip rukun negara? Sila jawab. Angkat tangan. Siapa yang angkat tangan? Semua angkat tangan, Cikgu. Okey, Cikgu nak panggil adik Hasif. Silakan, Asif. Ada 5 prinsip rukun negara. Okey, berikan tepukan kepada Asif. Ada Baik, 5 baik. terbaik. Bintang 1. Satu bintang. Siap. Okey, soalan yang kedua. Soalan yang kedua
Dengar betul-betul ni. Okey, soalan kedua. Apakah prinsip rukun negara yang pertama? Silakan murid-murid di kalian. Amira, Kepercayaan kepada Tuhan. kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan. Betul, Amira. Berikan tepukan kepada Amira. Itu kesetiaan cikgu. Oh, kesetiaan. tak apa. Kepercayaan kepada Betul. Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Okey. Okey, jadi dah ada bintang untuk Amira satu. Baru dah tersenyum sikit dia. Baru dah senyum kan? Tadi tak senyum. Okey, baik. Ini bintang yang keempat untuk adik Amira setakat ini. Kepercayaan kepada Tuhan. Okey, rukun negara yang kedua. Silakan. Ya, cepat Zafri angkat tangan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Ya, kesetiaan kepada raja dan negara. Ya, tahniah diucapkan dan satu bintang. Okey, itu petebuih yang kedua. Ya, seterusnya. Tadi dah dua kan? Ada Okey, lagi sekarang tiga. seterusnya rukun negara yang ketiga. Silakan. Okey, Asif cikgu angkat tangan. Okey, Asif, silakan Asif. Keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan, satu bintang. Satu Tahniah bintang. diucapkan. Baik, tahniah boleh kami ucapkan. Okey. Okey. Soalan seterusnya. Rukun negara, prinsip rukun negara yang keberapa sekarang cikgu nak tanya? Yang keberapa Ya. dah? Anissa. Yang keempat, Yang Ya, apa dia? keempat. Apa? Seluruhan perlembagaan. Yang ketiga tadi apa? Sekarang yang keberapa sekarang? Sekarang yang keempat. Yang keempat kan yang ketiga. Kedaulatan undang-undang. Ya. Kedaulatan okey. undang-undang. Tahniah dan satu bintang Satu untuk Anissa. bintang, siap. Dan terakhir, rukun negara, prinsip rukun negara yang kelima. Yang kelima, yang terakhir. Yang apa? Ya, Zafri. Apakah? Ya. Kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan. Okey. Tahniah diucapkan kepada kepada murid-murid Cikgu AJ. Dan kita dah tengok dah makin penuh ya. Dah penuh. Yang menelui sekarang ni Ifan nampak Zafri cikgu. Ya, Zafri. Zafri menelui setakat ini. Okey. Baiklah, tahniah diucapkan kepada murid-murid Cikgu AJ dan ada cuba perhatikan gambar yang Cikgu AJ paparkan. Okey. Okey, yang Cikgu AJ paparkan di skrin. Okey. Apa yang murid-murid nampak? Ya, Hanisa. Ada yang pakai congsam, baju Melayu. Ya, Hanisa. Bersatu padu. Bersatu Bersatu padu. padu. Okey, selain itu, apa yang gambar tu menunjukkan apa? Gambar apa yang murid-murid nampak dalam gambar tu? Kenapa ada pakai yang berbeza-beza? Ya, Asif. Ada masyarakat berbilang kaum. Ya, ada masyarakat berbilang kaum. Tahniah diucapkan kepada Asif. Okey. Kepentingan menghayati matlamat dan juga prinsip-prinsip rukun negara. Okey, pertama tadi Hanisa dah cakap mewujudkan perpaduan. Okey, betul. berdasarkan gambar tu, apa lagi kepentingan rasanya kita menghayati prinsip-prinsip rukun negara? Kalau boleh tengok gambar kat situ, semua orang tersenyum. Tersenyum. Macam bahagia je kat negara Malaysia ni kan. Kenapa? Ya, Amira. Mewujudkan keharmonian. Mewujudkan keharmonian. Bagus. Tahniah keharmonian. diucapkan. Baik. Saya boleh bagi Amira satu bintang. Okey, Amira satu bintang. Okey, Lagi baik. tinggal 2 bintang je ya. Okey, tadi perpaduan dah Hanisa dah bagi perpaduan tadi. Jadi bagi satu bintang ke? Bagi satu bintang. untuk Lagi Anissa. satu bintang je ada ni. The last one. Lagi satu ada lagi. tak apa lagi kepentingan kita menghayati prinsip-prinsip rukun negara? Kenapa? Satu lagi. Ada tak? Tadi dah perpaduan. Betul. Ya, Amira cuba Amira. Masyarakat menghormati satu sama lain. Ya, masyarakat akan menghormati satu sama lain. Tahniah diucapkan satu bintang untuk Amira. Amira. Baik cikgu, Ya. dah selesai untuk segmen kali ini kan? Ya. Nampaknya mereka pun dah berjaya menjawab soalan cikgu dan menghayati prinsip-prinsip rukun negara. Negara. Terima kasih cikgu AJ dan Ya. kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM selepas ini. Ya.
Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih bersama kami tentunya dalam slot tahap 2 Didik TV KPM bersama saya Irfan dan juga Cikgu AJ di studio sekarang ini di mana kita sedang berdiskusi mengenai rukun negara. Jadi untuk segmen kali ini Cikgu, apa pula yang akan kita bincangkan? Ya, terima kasih Irfan. Tadi kita dah tengok tentang latar belakang, kita dah tengok sebab-sebab pembentukan rukun negara, kita dah tengok tentang kepentingan kita menghayati rukun negara. Dan sekarang, ingat tak murid-murid Cikgu AJ tinggalkan tugasan tadi? Mestilah ingat Cikgu, kan? Okey. Cikgu AJ berharap setelah Cikgu AJ terangkan, memberi penjelasan tentang prinsip-prinsip rukun negara, murid-murid boleh menghasilkan ataupun melengkapkan tugasan yang telah diberikan ataupun yang telah dibekalkan kepada semua. Apa kata Irfan? Kita cuba tonton pembentangan murid Cikgu AJ, topik yang sama, tajuk tugasan yang Cikgu AJ berikan. Jom kita saksikan. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Hafiz Zafi bin Muhammad Syukur dari Sekolah Kebangsaan Batam Benar ingin membentangkan tugasan saya dalam bentuk 3D panel board yang bertajuk Prinsip-Prinsip Rukun Negara. Prinsip yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Agama sebagai pegangan utama rakyat Malaysia. Prinsip yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Setiap warga negara Malaysia memberi sepenuh taat serta kepada Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Prinsip yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi negara. Prinsip keempat, kedaulatan undang-undang. Kepatuhan kepada undang-undang dapat menjamin keharmonian dan keselamatan negara. Prinsip kelima, kesopanan dan kesusilaan. Amalan nilai murni yang melambangkan kepelbagaian rakyat Malaysia. Itu saja pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih adik Zafri. Diucapkan kepada Zafri. Hebatlah pembentangan ni Cikgu. Ya, okey. Kalau kita tengok tugasan yang Cikgu AJ berikan untuk menghasilkan 3D panel board tu berjaya Zafri lengkapkan tugasan. Kalau kita tengok Irfan Zafri dah perincikan 5 prinsip rukun negara berserta penjelasan. Dah huraikan macam Cikgu AJ dah terangkan. Maksudnya memang dia fokus, memang dia jelas dengan pengajaran Cikgu AJ tadi. Maka memang mantaplah dia punya hasil tugasan. Betul. Dan Cikgu AJ juga berharap murid-murid yang sedang menonton sama-sama kita hasilkan satu tugasan seperti mana yang Zafri dah buat tadi. Dan bolehlah hantar kat cikgu-cikgu sekolah, murid-murid. Nanti mungkin Cikgu AJ boleh paparkan di sini, Cikgu? Ya, boleh. Boleh, tak ada masalah. Kan? Siapkan dulu, bagi dekat Cikgu, nanti Cikgu akan sewa. Okey? Dan pada masa yang sama, Irfan, bahan-bahan ini boleh didapatkan dalam portal Delima Sumberku. Memang dah dimasukkan semua bahan. Senang je, klik je butang tu, bolehlah dapatkan tugasan. Betul. Semudah ABC Cikgu sekarang ni. Mudah ABC. Di hujung jari semua. saja. Okey, baik Cikgu. Dan mungkin kita sekarang ni kita pun dah belajar lebih kurang 1 jam ni Cikgu. Ya, betul. Mengenai topik rukun negara. Mungkin kita boleh dapatkan rumusan dari anak murid Cikgu. Ya. Silakan siapa yang boleh rumuskan pembelajaran kita pada hari ini, yang apa yang kita dah belajar. Baik, ada tak siapa yang nak? Okey, ya, tahniah. Silakan Hanisa. Silakan Hanisa. Apa pengenalan rukun negara, sebab-sebab rukun negara, matlamat rukun negara, kepentingan menghayati prinsip-prinsip rukun negara. Okey, bagus. Tahniah diucapkan. Ada lagi? Ada tak lagi? Okey, kalau tak ada Cikgu, kita pergi kepada rumusan Cikgu pula lah. Ya. Silakan Cikgu AJ. Okey, terima kasih Irfan. Secara keseluruhannya, pembelajaran kita dah belajar tentang matlamat. Pertama kita belajar tentang latar belakang, pengenalan pembentukan rukun negara. Kemudian kita tengok sebab-sebab terbentuknya rukun negara. Okey, kita dah bincang pasal 3 sebab tadi. Kemudian matlamat dan juga 5 prinsip utama rukun negara kita. Betul. Yang kita dah dari sekolah rendah sampai sekarang kita. Dewasa pun kita kena hayati juga. Kita hayati. Sebab apa? Tujuan utama secara keseluruhan kalau kita tengok tujuan utama
rukun negara diperkenalkan atau kita perlu hayati bagi membentuk sebuah negara yang makmur, harmoni dan bersatu padu. Baik, cikgu. Itu yang penting. Itulah rumusan Cikgu AJ mengenai topik kita rukun negara. Dan sekarang ini cikgu, tadi kita dah dengar penjelasan dari murid cikgu. Kita ada Amira, Asif, Zafri dan juga iaitu siapa lagi? Anissa cikgu. Ada 4 Anissa. kesemuanya. Jadi berdasarkan apa yang mereka jelaskan, apakah prestasi keseluruhan murid cikgu? Ya, kalau Bagaimana? kita tengok prestasi keseluruhan mereka memang sangat-sangat cemerlang. Baik. Memang sangat-sangat cemerlang. Kalau kita tengok dekat papan ganjaran Nak tu, tengok yang mana yang terkumpul, siapa paling banyak dekat sini banyak cikgu? kan. Okey. Sebenarnya memang bila dah buat kesimpulan ni dah boleh bagi bintang lebih. Okey, tak apa, nanti cikgu bagi bintang di sekolah. Tapi secara keseluruhan penglibatan mereka dan juga jawapan yang terlalu sangat jelas ya. Setuju. Sangat jelas dan memang cemerlang. Memang cemerlang. Mereka itu bukan untuk diri sendiri dulu. Ya. Baik, tahniah apa Irfan ucapkan. Puas hati Cikgu AJ Puas mengajar, hati. kan? Irfan pun rasa lega bila tahu yang murid-murid cikgu memang tahu mengenai rukun negara. Ya, itu yang penting Sebab tu. mereka ini merupakan generasi yang akan membantu untuk bangunkan negara pada masa yang akan Ya, datang. betul, cikgu, kan? betul, sangat-sangat. Jadi cikgu, di manakah rakan kita yang berada di rumah boleh dapatkan latihan pengukuhan? Ya, boleh dapatkan latihan pengukuhan di portal Sumberku, di Delima Sumberku. Okey, Baik. boleh dapatkan bahan tersebut di sana. Baik cikgu, terima kasih banyak-banyak kepada cikgu ya. AJ kerana sudi bersama Irfan hari ini menceritakan kepada kita, berdiskusi mengenai rukun negara Malaysia yang menjadi asas kepada pertukaran negara kita Ya. setakat ini cikgu. Dan kita mengharapkan ilmu yang dicurahkan dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton, bukan sahaja murid tetapi kepada semua lapisan masyarakat di luar Ya, sana betul, cikgu. betul, Irfan. Dan sebelum kita berpisah pada hari ini, cikgu dan saya akan orang kata apa, buat satu persembahan. Ya. Iaitu persembahan sajak dengan tajuknya Rukun Negara. Ya. Jadi cikgu dah bersedia belum? Okey, boleh. Jadi jom kita dengarkan bait-bait sajak Rukun Negara. Negara Malaysia, negara merdeka. Berbilang bangsa, pelbagai agama. Hidup di bawah satu pemerintahan, mendukung murni satu cita-cita. Tragedi 13 Mei 1969 menjadi igawan sehingga tercetus ideologi negara yang adil lagi saksama. Rukun negara diberi nama. 5 prinsip telah termaktub, merangkumi segala aspek dan sudut, mengambil kira segala kepentingan, melahirkan masyarakat yang adil lagi demokratik. Negara kita, Negara Malaysia.